Kita duk ketegak tuan-tuan. Nabi kata dan Nabi larang tu untuk kita. Sebab Nabi sayang kita. Kalau kita tak berhenti lagi, tuan-tuan, sembahyang kita habis, puasa sunat Rajab kita habis, sembahyang malam kita habis. Yang kata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas takdir pada saat ini. Takdir iaitu ketentuan yang baik daripada Allah. Apa ketentuan yang baik itu? Iaitu semua hadirin wal hadirat dapat berada di dalam majlis ilmu, dapat berada di dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana apa yang kita mau tetapi tidak dikehendaki oleh Allah, maka dia tidak akan terjadi. Walaupun kita tahu perkara itu, walaupun ilmu itu ada pada kita, ilmu itu banyak dalam dada kita, tetapi kita tidak akan mampu berbuat baik jika kita tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu itu penuh dalam dada kita, kita tidak akan mampu untuk kita meninggalkan perkara kemaksiatan dan kejahatan jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita jangan terlupa, apa yang ada pada kita adalah kurniaan Allah. Dia boleh bagi dan dia boleh ambil semula. Dan jangan kita lupa, apa yang ada pada kita adalah anugerah daripada Allah. Tetapi kadangkala kita rasa yang kita lah pemilik apa yang kita ada. Kita telah berbuat silap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada kita sedikit ini, kita telah mula mengakui yang kita lah pemilik itu. Walhal kita jangan lupa, kita dilahirkan dalam keadaan yang bodoh, tak tahu apa. Kita cuma tahu teriak dan riau sahaja. Kita mau makan, kita riau. Kita teriak,
Kita berak, kita teriak. Kita lapar, kita teriak. Kita dalam keadaan ketakutan, kita teriak. Dan yang pertama sekali menjadi guru kita dalam hidup kita adalah ibu dan ayah kita. Dia yang ajak kita perkataan mak, perkataan pak, perkataan abah, perkataan ayah, perkataan ibu. Tetapi setelah kita ni ada akal, kita ni dah mula balik, akal kita dah pandai nak mereka macam-macam, kita mula lawan guru kita yang pertama sekali. Sebab kita kata kita pandai. Kita kata kita tahu. Kita kata kita boleh buat apa aku boleh buat. Kita lupa yang ajak kita berdiri adalah mak kita dan pak kita. Masa dia ajak kita berdiri dulu, kita jatuh, kepala lutut kita luka, dia mai ambil ubat sapu kat kita. Tapi bila kita dah pandai berdiri, kita mula lawan mak kita, kita lawan pak kita. Kerana kita kata apa? Aku boleh berdiri. Yang ni kesilapan kita. Masa itulah kita lawan guru kita. Kita lawan orang yang lebih tua daripada kita. Kita lawan mak dan pak kita. Kita lawan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah kat kita bukan sekadar salat. Allah perintah kat kita wala takul lahuma uff. Jangan kamu tinggi suara kata uff pun kat mak dan pak. Maka kita lawan perintah Allah. Kita orang semayang, kita orang puasa, kita orang pi umrah, kita orang pi haji. Tuan-tuan, banyak perkara yang masih kita lawan Allah dalam hidup ni, yang kita tak sedar dan kita terlupa. Sebab itu bulan lepas, bulan Rejab, kita dengar Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini, tuan-tuan, saya tak ceritalah Nabi kena belah dada dan sebagainya. Tuan-tuan tahu dah cerita tu. Kalau saya cerita dari mula sampai habis, tuan-tuan tahu cerita. Apa yang saya nak ambil di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ada satu ayat daripada surah Al-Isra', tuan-tuan, ayat yang ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidak kami jadikan pandangan pada malam Isra' Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan satu ujian bagi manusia. Dalam surah Al-Isra' ayat 60. Perkara Isra' Mi'raj ini Allah menyatakan kepada kita pada ayat yang pertama. Linuriyahu min ayatina. Allah nak bagi tunjuk kat kita tentang kebesaran Allah. Pertama, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ini, tiga makhluk Allah, satu di kalangan manusia, dua di kalangan malaikat, tiga di kalangan buruk. Tuan-tuan, ujian apa atas kita, atas manusia tentang peristiwa Isra' Mi'raj adalah ujian keimanan. Nak bagi tahu kat sini, kita tak pernah tengok Nabi Muhammad. Saya tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tuan-tuan tak pernah jumpa Nabi Muhammad. Kita kenal Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Saya tak pernah tengok Nabi Muhammad. Tuan-tuan tak pernah tengok Nabi Muhammad. Cuma kita pergi Madinah, kita tengok kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad. Kedua, malaikat. Berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ada malaikat. Kita percaya tak kat malaikat?
Kita percaya tak? Rukun iman yang 6 ini wajib kita beriman dengan malaikat. Kita percaya tak? Malaikat kiraman katibin duduk di kiri kanan kita. Bila kita nak buat suatu benda, kita peringat tak diri kita yang malaikat sedang duk catat apa yang aku buat. Kalau kita nak buat baik, kita ingat tak malaikat yang duk di bahu kanan kita. Kalau kita nak buat jahat, kita ingat tak yang malaikat duk catat segala kejahatan kita. Hatta kan semua anggota kita akan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Allah Taala kata. Hari apa tuan-tuan? Besok hari akhirat. Ni cerita Isra Mi'raj ni tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kat kita tentang akhirat tu ada. Mana bukti dia? Buraq. Buraq ini tunggangan syurga, kenderaan syurga yang semua orang akan tunggang besok, yang semua orang akan naik besok di yaumil akhirah. Allah lahirkan dan Allah zahirkan di dalam dunia pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah nak bagi tahu akhirat tu ada. Allah nak bagi tahu syurga tu ada. Allah nak bagi tahu neraka tu ada. Allah nak bagi tahu timbangan amal yang dinamakan mizan itu ada. Kalau hang buat jahat, maka aku timbang besok. Kalau hang buat baik, aku timbang besok. Tak ada satu pun yang akan tersisa pada sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang kita buat dalam dunia ni. Ni Isra Mi'raj. Kita dengar Isra Mi'raj 50 tahun, 50 kali. Iman kita macam mana? Ilmu yang ada pada kita ni, Allah nak suruh kita jadi orang baik. Suruh kita menjadi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Pasal apa? Pasal besok kita semua akan pergi sana. Saya pergi sana, tuan-tuan semua akan pergi sana. Sebab kita semua, Allah bagi tahu tentang akhirat itu ada. Mana buktinya? Buktinya buraq ini Allah bagi tahu kita. Buraq ini Allah nyatakan dalam dunia lagi. Tunggangan akhirat, kenderaan akhirat. Allah bagi zahir kat kita, orang yang beriman, hampa kena percaya yang akhirat itu ada. Tuan-tuan, akhirat ni ghaib. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Orang beriman dia percaya. Allah bagi tahu kat kita, linuriyahu min ayatina, kata Allah. Kami perlihatkan tentang kebesaran kami. Apa yang ada dalam Quran, peristiwa Isra Mi'raj bukan saja berkaitan dengan semayang. Allah suruh kita percaya. Nak bagi tahu padang mahsyar tu ada. Apa kalau buat baik, dekat sana besok hampa senang. Hampa kalau tak berhenti buat jahat,
Kita dah tua-tua ni nak buat jahat lagi, duk ketegak lagi. Kat sana hampa susah, kata Allah. Mana tuan-tuan, pagi esok imam yang baca ni surah Sajadah, dia akan bagi tahu kita tiap-tiap minggu. Besok pagi Jumaat ni. Allah bagi ingat kat kita tiap-tiap minggu. Mana Allah bagi ingat kat kita tuan-tuan. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Allah kata, rasakan hari ini, kata Allah, hari akhirat. Kamu lupa. Kamu tak ingat. Saya dan tuan-tuan semua akan berimpun tempat yang sama. Tuan-tuan, kita mau kita kena himpun, kita tak mau kita kena himpun. Saya tak cerita, tak mau kisah pasal himpun tu. Cerita pun kena himpun, tak cerita pun kena himpun. Yang saya nak cerita, besok masa saya dihimpunkan di padang mahsyar, saya macam mana? Ketika tuan-tuan berada di padang mahsyar, tuan-tuan macam mana? Kita mau percaya dia tetap berlaku, kita tak mau percaya dia tetap akan berlaku. Kita degil tetap akan berlaku, kita sombong tetap akan berlaku, kita tolak tetap akan berlaku, kita terima tetap akan berlaku. Cuma saya kena fikir, tuan-tuan kena fikir, benda tu berlaku esok, berlaku ke aku macam mana? Dalam dunia ni kita boleh sombong dengan Allah, kita boleh ketegak, kita boleh degil, kita boleh apa sekalipun kita kata aku boleh buat. Tetapi sampai pada hari yang Allah kata kat kita, fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum. Hari itu Allah kata, hang kena ikut aku. Hang kena ikut aku. Aku kata berdiri di padang mahsyar ribuan tahun, berdiri aku nak tanya satu-satu. Sebab Nabi kata, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam selagi tak selesai 4 benda ni ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Apa tuan-tuan? Satu, Allah tanya pasal umur kita. Allah bagi kita 70 tahun. Saya nak masuk 60 tuan-tuan. Allah bagi kat saya nak masuk 60 tahun, saya buat apa? Saya dah berhenti kata orang belum? Saya dah berhenti maki orang belum? Saya dah berhenti buat jahat dengan orang belum? Kalau umur saya masuk 60 tahun, saya tak berhenti kata ke orang, maka Nabi janji dekat kita, tuan-tuan, sekali saja kita kata ke orang, kita kata aib orang, kita buka buruk orang lain, maka seluruh amal soleh kita Allah Ta'ala hapuskan pada suratan amalan yang dicatat pada suratan amal soleh kita. Masa kita kalla idza balagatit taraqi, ketika nyawa sampai gargarah, Nabi kata kita akan diperlihatkan akan amal kebaikan kita dan amal kejahatan kita serta tempat kita di mana di akhirat. Masa itu tuan-tuan,
ketika roh kita sampai dalam Quran sebut taraqi, dalam hadis disebut ghararah. Kita pun tengok tentang belah kanan. Mana semayang aku, mana sedekah jemaat aku, mana tadarus aku, mana umrah aku, mana kebaikan aku yang aku duk buat 60 tahun. Malaikat kata, tak ada. Nak ada apa? Hang tak berhenti kata orang lagi. Hang tak berhenti buka aib orang lagi. Hang tak berhenti hasad dengki lagi. Karena Nabi kata, orang yang hasad, dia memakan amalan seperti mana kayu yang kering dimakan oleh api. Tuan-tuan yang kata ni Nabi. Nabi yang kita duk beriman. Yang kata ni Nabi. Nabi yang kita pergi ziarah Madinatul Munawwarah. Yang kata ni Nabi Muhammad. Yang kita teriak tuan-tuan di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di Madinatul Munawwarah, di Masjidun Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita bagi salam depan maqam dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safi Allah. Tiba-tiba Nabi kata, jangan hasad. Kita duduk ketegak tuan-tuan. Nabi kata dan Nabi larang tu untuk kita. Sebab Nabi sayang kita. Kalau kita tak berhenti lagi, tuan-tuan, sembahyang kita habis, puasa sunat Rajab kita habis, sembahyang malam kita habis. Yang kata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau kita kata kita beriman dengan Nabi, kalau kita kata kita sayang Nabi, kalau kita bersungguh nak ikut Nabi, tuan-tuan, mulai malam ni kita belajarlah jadi orang baik. Saya nak habaq tuan-tuan, 1400 tahun dulu Nabi teriak untuk kita. Tuan-tuan tengoklah dalam hadis, Nabi pernah menangis untuk kita supaya kita ni dapat hidup yang baik, dapat jadi umat yang baik. Tuan-tuan, jangan sia-siakan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan tuan-tuan lupa atas semua pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mahu kita kenal Allah. Nabi mahu kita percaya dengan akhirat. Tuan-tuan kenang baliklah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup-hidup, Allah tak bagi pak kat Nabi. Kita rasa nikmat ayah. Nabi lahir pak tak ada, tuan-tuan. Nabi besar, mak tak ada, tuan-tuan. Kita rasa nikmat mak, nikmat pak. Anak Nabi 7 orang. Tuan-tuan, Allah ambil 6 pada 7. Tinggal 1 saja. Kita Allah masih tak ambil anak kita. Kita ada 7 orang anak. 7 kita ada. Kalaulah Nabi hidup hari ini, Nabi tengok kita.
Kita ada degil lagi. Nabi kata, hampa mau apa lagi? Aku korbankan semua benda dah. Anak aku, mak pak aku, keluarga aku terpaksa pindah daripada Mekah pergi Madinah. Aku menangis kerana apa? Aku teriak setiap malam kerana apa? Aku minta dengan Allah, jangan bagi balak yang besar pada umat aku akhir zaman. Jangan bagi banjir yang besar. Tapi kita duk lawan lagi, tuan-tuan. Sampai bila kita nak berhenti lawan? Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Isra' Mi'raj ini, tuan-tuan, saya sebenarnya saya menangis ni, tuan-tuan, sebab apa? Saya sendiri tak boleh jadi orang baik. Kadang-kadang saya tanya diri saya, kalaulah masa saya tengah mengumpat, Allah matikan saya, macam mana? Saya nak ambak ni, tuan-tuan, Allah ni sayang kat kita. Masa kita dah buat dosa tu, Allah tak mati lagi. Allah tak mati lagi kan kita. Allah tak matikan kita. Kalau kita tengah berkelahi tu, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita macam mana? Tak tahulah nak ambak. Kalau kita tengah buat jahat, Allah tarik nyawa kita. Tuan-tuan, boleh, tuan-tuan, Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah tak buat kat kita? Sebab Allah sayang kita. Allah ni sayang kat kita. Allah ni tunggu kita. Aku tunggu hampa. Saya cerita ni, saya sedih kan, sebab saya tengok diri saya. Sebab Nabi kata apa? Pintu taubat ni Allah tak tutup lagi. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Selagi tak bertemu dua keadaan ni. Yang pertama, selagi matahari tak terbit sebelah barat, Allah tak ketuk pintu taubat ni. Maknanya selagi matahari tak terbit sebelah barat, Allah tunggu kita. Hampa tak mau ke minta ampun pada aku? Hampa dah buat salah ni. Tiap-tiap malam aku tunggu. Tak maukah mengaku salah hampa? Tiap-tiap malam aku tunggu. Ni adalah tuan-tuan. Dalam hadis qudsi, pada 2/3 malam, siapa yang minta ampun kepada Allah pada waktu itu, kata Allah, aku ampunkan semua dosa dia. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Jika kita datang kepada Allah, walaupun dosa kita seluas laut, sebesar gunung, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita janji dengan Allah, ya Allah, umur aku dah masuk 60 ni, boleh tolong ampunkan semua dosa aku. Dosa-dosa yang aku buat masa muda aku, masa umur 40, masa umur 50. Masalah aku tak boleh berhenti buat jahat. Boleh tak? Apa janji Allah? La, aku tak peduli dosa hang banyak mana. Aku mau hang mengaku saja kesalahan hang. Aku mau hang mengaku saja. Bagi tahu saja. Kata Allah, la ubali. Aku tak peduli. Besarnya sebesar gunung sekalipun, seluas lautan sekalipun. Kata Allah, la ubali. Amailah. Tapi kita degil, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan sampai masa dia Allah panggil kita. Kedua, kata Nabi, bila nyawa sampai rengkung ni, pintu taubat dah tutup.
Cerita Isra Mi'raj ini tuan-tuan, saya nak beritahu sebenarnya cerita iman. Yang saya nak bawa ke tuan-tuan, sebahagian daripada tanda orang beriman yang Allah sebut dalam Quran. Pertama, apa kata Allah? Iaitu kita dengarlah cerita Isra Mi'raj ni banyak mana. Kita mengajilah berpuluh-puluh kitab. Kita mengadaplah beribu-ribu guru. Jika iman kita tidak sempurna, maka ilmu kita, guru kita, cerita yang kita dengar ini tidak memberi faedah untuk akhirat kita dan diri kita. Sebahagian sifat orang beriman Allah sebut dalam Quran. Pertama, dia rasa semakin takut dengan Allah. Tuan-tuan, kita dah semakin tua. Saya masa mengajar di masjid lama dulu, masjid tuan-tuan Taman Kenari Hak lama bawah pun. Masa tu saya muda ni. Saya muda lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan pun sebahagiannya pernah mengaji dengan almarhum ayah saya, itu Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia mengajar kita tauhid kan tuan-tuan di masjid lama. Dia pun tak ada dah, 12 tahun dah tak ada, tuan-tuan. Kita yang Allah bagi hidup ni untuk apa sebenarnya? Kita mengaji lama dah. Kita guru kita banyak. Ilmu yang Allah bagi kita ni sebenarnya untuk apa? Kalau ilmu yang kita duk mengaji ni tak boleh jadi kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, nak apa main macam ni tuan-tuan. Betapa kekehnya hati kita. Kalau ilmu yang kita duk mengaji 20 tahun, 30 tahun ni tak boleh lembutkan hati kita. Nak bagi tahu betapa kekehnya hati kita. Kerana Nabi kata al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Kalaulah cahaya yang kita ambil setiap malam ni tak boleh tembus hati kita, betapa kerahnya hati kita. Tuan-tuan, kalau hati kita kerah, kita boleh keluar tak dari neraka Allah besok? Saya nak abang yang tu. Saya boleh lepas tak? Tuan-tuan macam ni. Memanglah kita orang beriman. Walaupun sebesar zarah, kita kata apa? Walaupun ada iman sebesar zarah, kita akan tetap masuk syurga. Tuan-tuan, yang saya tak mau, saya tak tahu tuan-tuan mau apa. Saya cakap diri saya tak mau saya masuk syurga, saya kena lalu neraka dulu, tuan-tuan. Sebab cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan, Nabi beritahu kat kita tentang ahli neraka. Nabi beritahu kat kita tentang ahli neraka dan Nabi suruh kita percaya. Dan tiap-tiap minggu Allah beritahu kat kita tentang cerita neraka ni. Allah beritahu tuan-tuan. Mana? Besok pagi tuan-tuan dengar ayat ni. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Apa
Apa kata Allah? Orang fasik ni, orang tak mau berhenti buat dosa, tak mau berhenti buat jahat. Mereka ni Allah akan campaklah neraka. Tentang macam mana perangai orang dalam neraka. Allah bagi tahu kita. Kita tak mengerti lagi, tapi Allah bagi tahu kita. Macam mana perangai orang dalam neraka. Apa kata Allah? Kullama aradu ay yakhruju minha. Orang ahli neraka ni rupa dia tentang dia usaha rabat neraka. Aradu ay yakhruju minha, dia usaha nak rabat, nak keluar tentang. Pasal apa kita nak keluar? Tak ada satu makhluk pun yang masuk ke dalam neraka depa boleh tahan. Hatta iblis sendiri tak mampu menanggung akan azab neraka Allah. Tapi bila kita duk rabat apa yang berlaku, u'idu fiha. Malaikat yang jaga neraka dia tolak kita balik. Apa kata malaikat? Zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab neraka. Masa dalam dunia dulu hang tak percaya, hang bohongkan ayat Allah. Allah kata, kalau kita masih duk buat dosa, maka balasannya neraka. Kalau kita buat dosa dengan Allah, tak boleh bayar dengan benda lain. Dalam dunia, kalau kita buat dosa, hang boleh bertaubat kepada Allah. Tapi besok ke akhirat, tak ada jalan lain. Hang kena masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kita hidup makin lama, makin banyak umur, kita cubalah usaha jadi orang yang takut dengan Allah. Kerana ini sifat orang beriman. Kedua, apa sifat orang beriman? Tentang rasa takut kepada Allah. Yang pertama, tentang boleh tengok dalam Al-Anfal ayat 2. Kedua, sifat orang beriman khusyuk dalam semayang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tentang tengok dalam Al-Mu'minun ayat 1. Saya nak tanya diri saya, tentang tanyalah diri tentang. Saya bercakap diri saya. Kalau umur nak masuk 60 ni, saya tak boleh dapat khusyuk lagi tentang macam mana tahap iman saya. Saya tak cakap tentang ilmu, tapi saya bercakap tentang rasa. Saya yang nak masuk 60 ni, sekali saya tak pernah rasa khusyuk dalam sembahyang. Sebab Allah kata sifat orang beriman ni dia sembahyang khusyuk. Dalam sembahyang tuan-tuan, kita tak boleh ingat Allah. Dalam sembahyang tuan-tuan, kita masih ingat duit kita, cerita kita, hidup kita. Walaupun kita sebut nama Allah, kita tak boleh ingat Allah dalam sembahyang 60 tahun tuan-tuan. Saya nak abang macam ni. Kalau dalam sembahyang kita tak mampu ingat Allah, masa sakaratul maut besok kita boleh ke ingat Allah tuan-tuan? Dalam sembahyang saja, mulut kita subhanallahil azim wa bihamdih, pada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, mulut kita kata Allah Maha Tinggi, tapi akal kita, hati kita duk pergi merata tuan-tuan, kita tak boleh ingat Allah. Saya nak habaq lagu ni tuan-tuan, bukan nak cerita pasal sembahyang. Besok kalau kita sakaratul maut, masa tengah duk sakit, bolehkah kita ingat Allah?
Masa kita duduk sihat lagi ni semayang pun tak boleh ingat dia. Tuan-tuan, nak abang mati ni sakit. Nak abang macam tu. Nak abang kata mati ni sakit sangat. Ketiga, sifat orang beriman, tuan-tuan, walladzina hum 'anil. Tuan-tuan tengok dalam Al-Mu'minun ayat 2. Orang beriman ni, tuan-tuan, dia jauhkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Saya pun dah berumur, tuan-tuan pun dah berumur. Kita guna mulut kita sembang benda sama. Benda sama ya. Kita duk cakap benda sama. Hai dunia yang sama. Hai rezeki yang sama. Apa salah kita yang berumur, kita yang dah tua ni, kita guna mulut kita sebut nama Allah. Kita himpunlah surah Al-Ikhlas bagi banyak sikit. Kita himpunlah tasbih bagi banyak sikit. Apa salah? Kita himpunlah selawat bagi banyak sikit. Kita himpunlah Quran bagi banyak sikit. Apa salah? Kita tak puas ke kita bercakap pasal dunia ni? Kita dah cakap 60 tahun dah, tuan-tuan. Kita bercakap pun dia tak berubah apa. Kita himpun Al-Ikhlas banyak-banyak. Apa salah? Jangan duk harap orang baca untuk kita. Kawan kita yang paling rapat dengan kita, tuan-tuan, dia baca kat kita 3 kali ya. Hak tu paling rapat, tuan-tuan. Lepas kita mati, kalau anak kita ada duit, tuan-tuan, dia panggil orang masjid buat. Kalau anak kita tak ada duit, kita pun tak tinggal duit, dia buat senang ya. Tak ada siapa nak baca kat kita surah Al-Ikhlas. Kalau kita dah tinggal duit, tuan-tuan, anak kita buat tahlil, kawan hak baik dengan kita, dia larat baca kita 3 kali ya. 3 malam 9 kali. Kita duduk alam kubur ni, kita duduk tunggu siapa nak bagi doa kat aku. Siapa nak baca qul kat aku. Siapa nak bagi hadiah kat aku. Tiap-tiap hari kita akan tanya malaikat rahmat. Wahai malaikat, hari ni ada tak siapa-siapa bagi hadiah kat aku? Mereka kata tak ada. Dah tunggu, tuan-tuan. Bila anak kita mai pula raya. $365 hari, tuan-tuan, kita tunggu. Sehari mereka main setengah jam, mereka bersih kubur kita. Mereka baca Yasin. Lepas tu mereka akan tinggalkan kita 364 hari mereka tinggal. Mereka akan lupakan kita balik. Di rumah pun mereka tak baca Fatihah kat kita. Mereka tak baca Al-Ikhlas kat kita. Mereka tak ingat pun kita, tuan-tuan. Kita duduk langsung seorang malam tu, tuan-tuan. Sunyi, tuan-tuan, kubur ni. Keempat, tanda orang beriman senang menerima peringatan ayat Allah. Ini Allah sebut, tuan-tuan, dalam Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman ni bila dibagi peringatan, iman mereka bertambah. Saya selalu bercakap dengan kawan-kawan, kalau kita mengaji puluhan tahun pun kita tak boleh jadi baik, ilmu yang ada kat kita besok Allah akan tanya, tuan-tuan, dan ilmu tu akan templak kita balik besok di akhirat.
Benda ni yang cukup takut dalam diri saya. Buat guru saya pesan tu. Dia kata, hang jangan bangga, hang ada ilmu sikit ni. Dia kata. Hang bangga dan hang syukur jika hang boleh amal ilmu yang ada pada hang. Tapi kalau ilmu hang berbakui-bakui, dia kata, tapi hang tak boleh amal satu pun, besok Allah akan tanya ilmu ni di padang mahsyar. Sebab 4 perkara yang saya sebut tadi. Pertama umur, kedua ilmu, ketiga harta, dan keempat waktu sihat kita. 4 ni tak selesai, kita tak boleh berganjak daripada padang mahsyar. Ada satu masjid, saya beritahu tuan-tuan. Saya kata, umur kita dah tua ni, kita jangan rasa kita hebat. Kita sembahyang malam 2 rakaat pun tak mampu lagi, tuan-tuan. Sembahyang malam 2 rakaat pun kita tak mampu lagi. Kita tak mampu nak buat, nak istiqamah setiap malam. Kita nak kata kita hebat, macam mana? Satu hari kita pernah dengar kan cerita ni. Sehari saya berhenti, tuan-tuan. Saya memang kuliah tak lama. Saya pernah dengar, tuan-tuan pernah dengar, Nabi semayang sampai bengkak kaki. Tuan-tuan, isteri Nabi tengok Nabi. Ya Rasulullah, hang kan kekasih Allah. Orang lain tak boleh masuk syurga kalau hang tak masuk. Dia. Orang pertama sekali masuk hang, kata isteri Nabi. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Wahai isteri aku, apakah kau tak mau jadi aku hamba yang bersyukur kepada Allah? Nampak tuan-tuan? Saya ni kalau bab syukur pun saya tak mampu lagi kalau Allah tanya kan. Allah tanya saya bab syukur ya tuan-tuan. Saya rasa saya tak boleh keluar neraka. Aku bagi hang mata, hang buat apa? Hari ni berpelai Quran yang hang dah tengok. Hang boleh tengok telefon tuan-tuan berkejar-kejar. Sampai dalam rumah Allah ni kita tak boleh lepas telefon tuan-tuan. Malu kita. Sampai dalam masjid ni tuan-tuan, dalam rumah Allah, kita tak boleh lepas handphone kita. Allah tanya mata ni buat apa? 60 tahun hang buat apa? Hang tengok apa? tahun aku bagi hang mulut, hang buat apa? Berapa kali hang sebut nama aku? Berapa banyak hang baca kalam aku? Berapa banyak kita baca Quran, tuan-tuan? Telinga yang tu ada hang buat apa? Kaki ni hang buat apa? Tuan-tuan, saya pernah dengar, tuan-tuan pernah dengar. Kalau kita buat baik, tempat yang kita buat baik ni akan jadi saksi kita. Tu tak tuan-tuan? Betul dalam ilmu fiqh, sunat kita, sembahyang sunat beralih-alih tempat. Betul tak tuan-tuan? Satu saya nak bawa. Yang tu kalau amal baik, agak-agak masa kita buat jahat dulu, tempat-tempat tu tak boleh jadi saksi kat kita. Kita buat baik, tempat tu jadi saksi kat kita, betul tak? Kita buat jahat tu, tempat tu tak mau jadi saksi kat kita. Saya bercakap banyak masjid dah tuan-tuan.
Ni Syakban, nanti Ramadan. Lepas Ramadan kita Syawal. Syawal kita nak jumpa Raya Haji, betul tak? Tuan-tuan, kita dok balas daging orang ni pun tak selesai pasal. Saya nak bang satu tuan-tuan. Kalau kita balas bukan hak kita, berapa tahun dah kita makan benda haram. Kita tak perasan benda tu haram kan tuan-tuan? Tuan-tuan, Nabi janji kat kita macam ni. Jika ada dalam daging kita tumbuh benda daripada benda haram, Nabi kata tempat kita dalam neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam ni. Saya nak bagi tahu Nabi tak pernah cakap bohong, tuan-tuan. Kalau Nabi kata kita tak mau berhenti lagi makan daripada benda haram, kita tak mau berhenti lagi balas hak orang, Nabi janji kat kita tempat kita dalam neraka. Nabi tak pernah bohong kita. Nabi tak pernah cakap benda bohong. Nabi tak pernah cakap benda tak betul. Kerana Allah bagi tahu kat kita macam tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tuan-tuan, kalau kita dah buat benda tu 60 tahun, kita nak minta maaf dengan siapa, tuan-tuan? Kalau saya pernah buat benda tu, saya nak minta maaf dengan siapa, tuan-tuan? Saya dah ambil hak orang lain, saya nak minta maaf dengan siapa? Tuan-tuan, dosa dengan Allah kita boleh minta taubat. Dosa kita dengan orang, saya belajar, tuan-tuan belajar, kita kena pulangkan balik hak orang. Kita kena minta maaf balik dengan orang yang kita telah khianat. Tuan-tuan, kita nak minta maaf dengan siapa, tuan-tuan? Kita nak minta maaf dengan siapa ni? Tuan-tuan, ini bukan cerita dunia, ini cerita akhirat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa saya nak berhenti lah, tuan-tuan. Saya tak boleh hilang sedih lah. Saya rasa cukup lah. Saya rasa cukup untuk saya malam ni. Untuk tuan-tuan, saya peringat untuk diri saya. Rasa apa? 2 bulan ini. Bulan Rejab dan bulan Syawal. Bulan yang kerap Allah jemput hamba dia untuk menemui dia. 2 bulan ni. Bulan Rejab lepas dah. Dah bulan Syawal. Dan 2 bulan ini lah kerap berlakunya kematian. Ini apa yang Nabi baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita doa wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Tolonglah sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Tiap-tiap tahun lagu tu. Bila nak sampai saja bulan Ramadan, orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Pasal apa, tuan-tuan? Saya sedih sikit malam ni. Kalaulah bulan ini Allah panggil kita, kita tak boleh jadi orang baik lagi. Kalau kita tak boleh jadi orang baik lagi, makna saya tak boleh keluar dari neraka Allah. Sebab kematian itu rahsia Allah. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. Saya tak tahu mungkinkah saya yang Allah ambil dalam bulan Sya'ban ni. Ataupun tuan-tuankah yang Allah ambil dalam bulan Sya'ban ni. Sebab untuk kita mati ada. Sebab untuk kita mati ada. Kita dah ada darah tinggi, kita dah ada kencing manis, kita dah ada jantung. Sebab tu Allah dah tunjuk kat kita. Sebab tu dah ada dah.
Kita dah tak larat. Umur kita makin tua, badan kita tak larat, tuan-tuan, tak macam dulu. Tapi yang kita herankan, kita masih larat lagi buat jahat. Walaupun badan kita dah tak larat, walaupun mata kita dah tak nampak, tapi kita boleh nampak kesalahan orang lain. Walaupun telinga kita tak apa dengar, kita boleh terang pendengaran kita mendengar kesalahan orang lain. Tuan-tuan, maka akhir kalam saya atas cerita Isra' Mi'raj ini, kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah kukuhkan iman kita. Mudah-mudahan kita dapat balik besok menemui Allah dalam keadaan kita diterima iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Pertama sekali yang akan ditanya dalam liang besok, Allah tanya, siapa Tuhan kita? Allah tanya, nah, kalau kita duk bawa bahasa kita macam ni lah, kita dalam dunia 60 tahun balik-balik, kita macam ni lah, kita balik, kita mati umur 60, kita contoh saya, kita mati dalam umur 60, 63 macam tu. Besoklah lihat mereka tanya, ingat lagi siapa Tuhan? Ingat tak lagi? Pasal apa? Sebab dalam hidup kita banyak lupa Allah Ta'ala. Kita ada buat maksiat tu, kita lupa dia. Kita lupa dia. Jadi tuan-tuan, hari ini saya ajak diri saya dan semua orang baliklah kepada Allah dalam semua perkara. Mudah-mudahan kalau kita mati tuan-tuan dalam bulan ni, Allah terimalah kita. Yang tu saya, kita akan mau apa? Kita mau Allah terima kita. Terima kita sebagai apa? Terima kita sebagai hamba Allah. Macam mana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Akhir kalam. Saya mohon ampun, mohon maaf. Tuan-tuan, saya minta pada tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak saya. Mudah-mudahan kami sekeluarga dapat jadi orang baik. Nah, tuan-tuan tolong doakan saya. Sebab saya bukan orang baik, saya masih tak boleh jadi orang baik. Ya tuan-tuan lah. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan saya jadi orang baik. Isteri saya jadi orang baik. Anak menantu saya jadi orang baik. Cucu saya jadi orang baik. Ya, cucu banyak lah tuan-tuan. 16 orang lah. Ya, 16 orang lah cucu saya. Ya. Tak cucu-cucu saya semua jadi orang baik. Nah, tuan-tuan tolong doakan apa yang saya buat dalam hidup saya ni. Ya, mana anak murid almarhum orang tua saya tahu, almarhum ada sekolah. Tuan-tuan tolong doakan saya teruskan apa yang dia buat ni tadi. Mudah-mudahan jadi amal soleh pada almarhum dan amal soleh pada kami. Ya, sekeluarga. Dan itu daripada saya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau bagi kami ruang dan peluang buat baik ni, ya Allah. Ya Allah, kebaikan yang kami buat pada malam ni dengan kami menyebut-nyebut nama-Mu, kami sebut nama kekasih-Mu Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah sebagai amal saleh kami, ya Allah. Ya Allah, malam ni kami tadahkan dua tangan kami mengaku, ya Allah, kami begitu lemah untuk kami tinggalkan perkara kejahatan, kemaksiatan dan perkara yang Kau tak suka. Kami masih terus buat lagi, ya Allah. Kami mohon pertolongan Kau. Kami mohon kekuatan daripada Engkau. Tolonglah, ya Allah, agar kami boleh berhenti buat jahat. Ya Allah, bukannya kami tak mau berhenti, ya Allah, tapi kami tak kuat. Kami lemah, ya Allah. Kami mohon pertolongan Kau. Kami mohon pimpinan Kau.
Kami mohon hidayah dan taufik Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kami tidak ada kekuatan untuk buat baik. Kami gagal bangun malam sampai hari ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami gagal nak baca Quran sampai hari ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kami gagal untuk kami berzikir, berselawat, bertasbih, ya Allah, untuk bekal kami di akhirat. Tolonglah kami, ya Allah. Kami bukan tak mau buat, tapi kami tak kuat, ya Allah. Kami tak kuat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon, tolonglah kurniakan atas kami husnul khatimah. Tolonglah kurniakan atas isteri yang kami sayang husnul khatimah. Tolonglah kurniakan kepada anak-anak kami, menantu kami husnul khatimah. Tolong kurniakan kepada cucu kami yang kami sayang, ya Allah, semuanya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.